Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Datuk Haji Abu Ubaidah, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus, Fadilatul Syekh Abdul Rauf, Pengurusi Pertama Malaysia, Timbalan Pengurusi Pertama Malaysia, Fadilatul Syekh Ahmad Azlan, Pengurusi Pertama Negeri Sembilan, Ashab al-Fadilah, Kibar al-Masyayikh, Al-Asatizah, pegawai masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi masjid dan juga ahli jawatan kuasanya. Seterusnya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana telah mengizinkan kita semua dari pelbagai latar belakang, dari pelbagai kedudukan, yang kita anggap tidak sama antara satu dengan lain, tapi alhamdulillah dengan majlis zikir perdana ini kita ditakdirkan Allah untuk bersama-sama dalam majlis yang barakah ini. Jadi saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak penganjur yang telah mengundang saya untuk bersama-sama dalam majlis zikir perdana pada malam ini. Apa yang telah disampaikan oleh Fadilatul Syekh Ahmad Azlan itulah merupakan antara matlamat majlis seperti ini diadakan kerana akhir-akhir ini telah banyak pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat yang tidak sealiran dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah, sehingga menganggapkan bahawa zikir-zikir seperti ini yang kita telah buat sebentar tadi, zikir Allah, 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 Allah,
dianggapkan sebagai suatu perkara syirik. Jadi di sinilah barangkali apa yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang mengatakan bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Sebenarnya zikir ini sudah lama, bukan dia baru datang, tapi kerana kedudukannya barangkali yang mahjub dalam kalangan ahli-ahli zikir, maka ia menjadikan suatu keadaan yang ganjil pada pandangan sesetengah orang. Jadi apa yang diharapkan daripada majlis yang kita adakan ini, sebagaimana yang dikatakan tadi, untuk mengarus perdanakan zikir-zikir yang mahjub, yang tertutup, yang terlindung, yang tidak nampak dilihat oleh sesetengah orang, kerana sama ada kejahilan mereka ataupun kerana ketidakinginan mereka untuk membuat perkara-perkara ini. Itulah yang disebutkan dalam syair yang mengatakan ainur ridha an kulli aibin kalilah. Orang yang memandang dia bersetuju sesuatu perkara itu, walaupun perkara-perkara itu buruk, tak elok, tapi dia dah berkenan. Jadi dia tidak nampak apa yang dilihatnya itu, keburukan yang dilihatnya itu, dia hanya nampak samar-samar saja. Pandangan matanya begitu lemah, kerana dia dah perkenan walaupun perkara itu tidak baik. Sebaliknya, kama anna ain as-sukhti tubbil musawa, sebagaimana pandangan orang yang telah marah kepada sesuatu perkara, dia pandang nampak sama aja, baik ke tak baik ke, dia dah marah, dia tak berkenan. Jadi tak kira lah, dianggapnya semuanya itu perkara yang tidak sesuai dengan kehendak mereka. Jadi itulah keadaannya banyak, bukannya saja zikir-zikir ini, malahan ilmu-ilmu yang lain juga, ya, seperti umpamanya ilmu faraid, seperti ilmu falak. Bukannya ilmu-ilmu itu tidak penting, tetapi itulah yang saya katakan tadi, dia tertutup, terlindung dalam kalangan mereka yang mempunyai kemahiran itu saja. Jadi apabila diperkenalkan semula, itulah yang menyebabkan ada pro dan kontranya. Inilah yang diharapkan oleh pengurusi pertama cawangan Negeri Sembilan tadi. Kita ingin supaya keadaan ini tidak berterusan. Dulu memang zikir-zikir ini menjadi amalan kepada masyarakat, ya, tak kira lah dia itu syekh tarikat ke, tapi apabila majlis-majlis tahlil, majlis kenduri, ataupun majlis-majlis salat tarawih, ya, semuanya dikenali oleh semua peringkat masyarakat.
Semua orang datang untuk menghadiri majlis-majlis tahlil. Semua orang datang untuk menghadiri salat tarawih kerana ingin untuk menyertai zikir-zikir yang biasanya dibuat selepas salat tarawih. Jadi itulah yang keadaan yang sama berlaku balik semula tidak dikenali oleh kebanyakan masyarakat, dan terpaksa pula kita membuat majlis-majlis seperti ini sebagaimana yang dikatakan tadi, supaya setiap orang pada setiap masa, pada di mana-mana tempat akan terus berzikir, bukannya dalam bentuk berkumpulan saja seperti ini, tetapi dalam keadaan bersendirian pun ya, lidah mereka sentiasa basah dengan zikir-zikir ini. Jadi zikir adalah satu amalan yang disyariatkan dalam Islam. Suruhan berzikir banyak disebut di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah ibn Bushr anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Yang bermaksud daripada Abdullah bin Busr bahawa seorang lelaki bertanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, sesungguhnya syariat Islam begitu banyak ke atas diriku, maka beritahulah aku tentang sesuatu yang aku boleh menekuninya. Baginda bersabda, lidahmu sentiasa basah dengan zikrullah. Para hadirin sekalian, zikir beramai-ramai sebagaimana majlis zikir perdana yang baru kita lalui selepas maghrib tadi. Ini telah pun berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara hadis yang menceritakan hal ini ialah ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah azza wa jalla fihi fayaqumun hatta yuqala lahum qumu qad ghafara Allahu lakum wa buddilat sayyi'atukum hasanat. Yang bermaksud sesuatu golongan yang duduk dalam sesuatu majlis, mereka berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah selesai mereka bangun. Para malaikat berkata, bangunlah kamu, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa kamu dan apa-apa keburukan kamu telah diganti dengan pelbagai kebaikan. Para hadirin sekalian, pelaksanaan majlis zikir sebegini diharap memberi kesan untuk menggilap dan menyucikan hati daripada kekotoran sifat-sifat tercela ataupun yang dikatakan sifat-sifat mazmumah. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah
Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang bermaksud yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah dan ketahuilah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Hati seseorang akan mencapai hakikat ketentraman yang sebenar, ketenangan dan kebahagiaan setelah ia dapat dibersih dan disucikan serta penyakit-penyakitnya dapat dibuang. Perkara ini hanya tercapai menerusi zikrullah seperti yang dinyatakan dalam ayat di atas tadi. Zikir juga berperanan menyadarkan hati yang lalai. Kerana orang yang telah melakukan kejahatan, kemudian dia ingat kepada Allah, maka dia akan mengalami kesedaran jiwa. Dia akan menyadari kesilapan, dosa, keaiban dan kejahatan dirinya. Ini akan mendorongnya untuk bertaubat dan tidak lagi meneruskan atau mengulangi kesilapan yang telah lalu. Firman Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang bermaksud, dan orang-orang yang apabila mereka telah melakukan perkara keji atau menzalimi diri mereka sendiri, lalu mereka ingat akan Allah, maka mereka terus meminta keampunan bagi dosa-dosa mereka, dan tiada yang mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak meneruskan lagi apa yang telah mereka lakukan, sedangkan mereka itu mengetahuinya. Ayat ini dengan jelas memperlihatkan pengaruh atau kesan zikir ke atas orang yang melakukan dosa dan kesalahan. Dengan teringatkan Allah, seseorang itu mendapat kesedaran yang mendorongnya untuk beristighfar dan bertaubat. Sebaliknya, orang yang melakukan kejahatan dan tidak ingat kepada Allah, maka dia tidak mahu bertaubat dan beristighfar kepadanya, kerana dia tidak merasai kesedaran tentang dirinya dan apa yang telah dilakukannya. Lantaran itu dia berterusan melakukan perbuatan jahat sehingga dia tergolong dalam golongan orang-orang yang fasik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Yang bermaksud, dan janganlah kamu jadi seperti orang-orang yang lupakan Allah, maka dia, yakni Allah, akan melupakan mereka terhadap diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Lupa akan Allah akan menjadikan seseorang itu lupa akan dirinya, tidak mengingati dan tidak menyadari kesalahan dan kesilapan dirinya. Dia akan terus melakukan kesalahan dan dosa dengan tidak bertaubat sehingga dia menjadi seorang yang fasik. Para hadirin sekalian, zikir juga berperanan mengukuhkan dan memantapkan keimanan seseorang. Hal ini kerana keimanan seseorang itu akan menjadi malap kalau tidak diperbaharui dan diperteguhkan. Pengukuhan keimanan itu adalah dengan cara menanam pengertian tauhid ke dalam jiwa menerusi jalan zikir kalimah tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada para sahabat baginda dengan sabdanya, jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana?
qala akthiru min qawli la ilaha illallah, yang bermaksud perbaharuilah iman kamu. Baginda ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami dapat memperbaharui iman kami? Baginda bersabda, perbanyakkanlah menyebut la ilaha illallah. Kesan-kesan zikir seperti yang dijelaskan ini menjurus kepada penyucian jiwa dan pengukuhan keimanan dan ketakwaan, dan seterusnya pembinaan syakhsiah muslim yang berkualiti. Jadi itulah yang kita harapkan, supaya dengan zikrullah akan menyatukan kita semua dalam apa keadaan sekalipun, tidak sebaliknya menimbulkan perpecahan dalam kalangan golongan-golongan masing-masing. Jadi ini harus diambil perhatian. Di Negeri Sembilan kita ada lebih kurang 15 tarikat yang masing-masing mempunyai kaedah-kaedah dan cara zikir masing-masing. Tetapi alhamdulillah 15 tarikat yang telah didaftarkan yang boleh beramal di Negeri Sembilan ini semuanya menunjukkan kesatuan yang baik, tidak ada bertelingkah antara satu dengan lain. Ini juga terbukti pada malam ini. Kita juga daripada pelbagai ikhwan tarikat, kita bersama-sama mengikuti zikir-zikir yang dibawa oleh sebentar tadi yang berhormat Datuk Haji Abu Ubaidah. Mungkin zikir-zikirnya ini berasaskan kepada tarikat Ahmadiyah, tapi semua kita dapat menghayati zikir-zikir yang kita ikut sebentar tadi dengan penuh khusyuk dan dengan penuh kesadaran untuk ingat kepada Allah, untuk bersatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itu saja yang sempat saya ungkapkan dalam majlis ini. Sekali lagi saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada ahli jawatan kuasa dan juga mengucapkan tahniah kepada semua pihak yang berusaha menjayakan majlis dan juga para hadirin yang dapat bersama-sama mengimarahkan majlis zikir perdana pada malam ini. Moga-moga usaha yang sebegini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.